Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan kertas konsep yang bertajuk Kaedah Perancangan Strategik untuk meningkatkan tahap kepuasan dalam pembelajaran dalam kalangan pelajar di sekolah swasta. Saya Datin Manusia Ahmad Abdullah yang di bawah topik perancangan pendidikan under Prof. Madya Dr. Muhammad Izham bin Muhammad Hamzah. Kemahiran yang diperlukan untuk meningkatkan tahap rancangan strategik dalam pendidikan. Jadi, ia adalah kunci kepada peningkatan tahap perancangan strategik dalam menguasai pelbagai kemahiran seperti pembentukan strategi, pelaksanaan strategi dan penilaian strategi sehingga dapat memberi impak yang positif terhadap organisasi untuk mencapai kecemerlangan. David 2013. Kandungan bagi perbincangan ini adalah yang pertama, bab pengenalan, teori, model, kajian literatur, dapatan kajian bagi 2 artikel, isu-isu Malaysia dan implikasi dan kesimpulan. Yang pertama, pengenalan. Strategi digambarkan sebagai meletakkan ketegasan dalam membuat pertukaran untuk kesesuaian antara aktiviti. Portal 2021, di mana perancangan strategi ini adalah komponen strategi dalam menghadapi masa depan yang ditakdirkan sebagai membangun dan mengekalkan kesesuaian strategi antara organisasi dan menyesuaikan diri kepada perubahan peluang. Itu daripada Kotler 2021. Sektor pendidikan perlu mendapat respon yang positif kepada perubahan-perubahan yang sedang berlaku, terutama dalam merealisasikan dasar matlamat dan wawasan pembangunan negara. Tajul Arifin dan Nur Aini 2002 serta Abdul Rahim 2000. Teori yang akan digunakan adalah teori keperluan matlamat atau goal setting theory, di mana teori penetapan matlamat telah dipelopori dan telah dikemukakan oleh Edwin Adlock pada akhir tahun 1960-an dalam artikel Towards a Theory of Task Motivation and Incentive, dalam menunjukkan adanya perkaitan antara tujuan dan potensi seseorang terhadap sesuatu kerja atau tugasan. Dalam teori ini juga menerangkan tentang prinsip asas matlamat, iaitu 5 prinsip asas matlamat yang ditekankan. Yang pertama, kejelasan. Yang kedua, mencabar. Yang ketiga, komitmen. Yang keempat, maklum balas. Dan yang seterusnya, kerumitan tugas. Seterusnya, model yang digunakan adalah model kepimpinan dan pengurusan strategik yang diutarakan oleh Chang pada 1993, Caldwell dan Spikes pada 1988 yang turut dinamakan sebagai kitaran pengurusan strategi. Dalam model ini, dia merangkumi 4 fasa iaitu fasa analisa persekitaran, dalaman dan luaran, perancangan dan perstrukturan, penyelarasan staf, pengawalan dan penilaian. Yang seterusnya, kajian literatur. Kajian literatur dilihat di sini kepada 3 kajian yang digunakan, iaitu yang pertama, kepuasan pelajar terhadap penasihat akademik yang dibuat di UTM oleh Nureda Abdul Karim, dan yang kedua, Improving Global Planning Education by Centering Experience of International Students in US and Canada by Yingling Fan, dan yang ketiga adalah The Effect of Strategic Planning of the Implement and of the Independent Campus Learning by Ratna Ikari and Akman Fadulin Rodli. Dalam ketiga-tiga literatur ini telah menceritakan tentang yang pertama, tentang bagaimana kepuasan pelajar itu penting terhadap penasihat sama ada daripada guru, pensyarah dan pengurusan universiti. Bagi yang kedua, menceritakan juga bagaimana masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di peringkat swasta di sekolah di US dan Kanada. Dan yang ketiga, memberikan penyelesaian bagaimana strategic planning ini dapat diimplementkan bagi menghadapi masalah-masalah yang berada dalam campus learning tersebut. Dalam artikel 1, dia telah menekankan tentang
fokus grup pelajar kepada pelajar US dan Kanada, dan antara masalah yang dihadapi adalah merasa alienation atau merasa asing, barrier yang ini merasa halangan, dan ketiga culture iaitu kebudayaan, dan keempat identiti. Dan dari perbincangan artikel ini telah menekankan tentang perlunya membentuk program mentoring antara pelajar dan pensyarah bagi menangani masalah-masalah yang tersebut. Bagi artikel 2 pula, menekankan tentang bagaimana mengaplikasikan perancangan strategik kepada pengajaran dan pembelajaran di kampus. Yang kedua, bagaimana pelbagai strategi dalam merancang dapat membina good outcome kepada pelajar dan kualiti pelajar. Didapati pelajar yang mempunyai strategi pembelajaran dapat memastikan pelajar yang mempunyai performance of freedom of learning. Isu-isu Malaysia. Di sini ingin diterangkan bagaimana perkaitan isu-isu yang berlaku di Malaysia. Yang pertama, mengikut SKPMG 2, itu the standards yang pertama, kepimpinan. Pengetua ataupun PGB adalah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi yang berupaya mengembeling dan membuat SWOT analisis secara menyeluruh. Di sini dilihatkan bagaimana untuk membuat SWOT analisis, pengetua perlu mempunyai perancangan strategik yang baik. Yang kedua, menggunakan analisis SWOT ini untuk membaiki kelemahan dan meningkatkan kekuatan institusi tersebut. Yang ketujuh adalah tentang implikasi. Yang pertama, menyediakan pengurusan sekolah untuk lebih terbuka dan berusaha ke arah lebih baik dalam menyediakan fasiliti belajar. Yang kedua, keperluan menangani kepuasan hati pelanggan adalah penting dalam industri sekolah swasta. Yang ketiga, sekolah swasta turut memainkan peranan yang penting dalam pertumbuhan pembangunan negara. Ini turut dinyatakan dalam PPPM 2013-2025 anjakan yang ketiga, juga dalam SKPMG 2 iaitu perancangan pimpinan sekolah. Kesimpulannya, yang pertama, keperluan akademik dan sosial pelajar perlu dilihat keseimbangannya mengikut perubahan pembangunan dan pertumbuhan pelajar seperti yang dimention yang telah diberitahu dalam Bulan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Perancangan strategik mempunyai impak yang positif kepada pembangunan sekolah dan sekiranya dapat dilaksanakan sepenuhnya akan memberi perubahan yang baik dan besar kepada sekolah-sekolah. Ini turut diberikan dalam Standard Kualiti Pendidikan Malaysia gelombang kedua. Yang ketiga, budaya merancang secara strategik dapat melahirkan individu yang berfikiran kreatif dan seterusnya bersedia untuk merubah ke arah lebih baik. Kepuasan pelajar terhadap setiap aspek yang dibuat dalam sebuah sekolah. Kesimpulannya, sekolah swasta turut menyumbang kepada pembangunan masyarakat. Persepsi pelajar terhadap kualiti perkhidmatan terhadap kepuasan pelajar berada pada tahap yang tinggi. Penambahbaikan mutu produk adalah berdasarkan kepada pandangan dan cadangan daripada pelanggan. Dan institusi pendidikan swasta memainkan peranan penting dalam membangunkan sistem yang taraf pendidikan di Malaysia. Berikut adalah rujukan-rujukan yang telah saya cari daripada Scopus dan juga beberapa jurnal yang lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.